Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni setelah viralnya isu Ustaz Asri Sobri, kemudian naik pula isu Ustaz Muhaizat. Jom kita tengok video berkenaan. Syiah saja kau kafir, Wahabi tak kafir kau. Tanya Syiah saja. Kedua-duanya ada akidah yang menyebabkan kafir. Wahabi pun ada akidah yang menjadi kafir, Syiah pun ada akidah yang menyebabkan jadi kafir. Akidah di Wahabi menyebabkan jadi kafir yang menjisingkan Tuhan. Katanya Imam Syafi'i, al-mujassimatu kafirun. Kumpulan mujassimah ini, akidah mujassimah ni kafir hukumnya. Jelas-jelas kafir hok kekal dengan aku. Ya, bukan kafir nikmat kau gapo dia dak. Syiah pula ada jadi kafir. Ya. Gapo dia? Dia kata wahyu ni sepatut turun kepada Sayyidina Ali. Tiba-tiba silap lagu mana Jibril yang turun kepada Muhammad. Tidak kau kafir lagu ni. Seolah-olah ragu lagi dengan Muhammad tu nabi. Sebenarnya Ali kau nabi kau mana? Kafir lagu ni mikir. Maka dalam Syiah pun ada kafir dia, Wahabi pun ada kafir dia. Hak mana berat dua-dua ni? Sama-sama berat. Okey, baik, kita dah dengar video berkenaan berkaitan tentang kafirnya Wahabi disebabkan mujassimah. Dan baru-baru ni memang isu-isu kafir ni daripada kedua-dua pihak agak panas. Dan satu video yang sebelum ni berkaitan tentang isu Ustaz Asri Sobri, saya telah buat reaction pada video sebelum ni. Anda boleh tengok pada link di atas. Cuma bila datang pula satu video baru, video kafir juga, iaitu Wahabi kafir. Saya melihat video ni ada yang sama macam video sebelum ni, tapi ada juga yang berbeza. Apa yang sama daripada sudut isu yang dibawa oleh Ustaz Asri Sobri dan juga Ustaz Muhaizat ialah isu kafir. Satu puak kafir dan puak satu lagi mengkafirkan yang lain pula. Satu isu. Yang kedua adalah Ustaz Asri Sobri mengkafirkan ataupun menyifatkan kafir akbar kepada kepada satu pergerakan ataupun satu pegangan akidah lah. Satu pegangan akidah iaitu Al-Asy'ariyah yang menjadi pegangan kepada banyak ulama kita yang hidup hari ini bahkan yang telah meninggal dunia. Manakala Ustaz Muhaizat pula menyatakan kafir kepada satu kelompok yang tidak jelas, iaitu kelompok yang dinamakan Wahabiyah. Sampai hari ini pun hampir tanyalah kepada siapa-siapa pun, daripada sudut Wahabi ni siapa sebenarnya? Mereka masih tak jelas siapa Wahabi ni. Adakah Wahabi ni adalah Ahlul Athar ataupun Wahabi ni adalah Muhammad bin Abdul Wahab, kumpulan Muhammad bin Abdul Wahab sahaja yang berada di Arab Saudi, itu sahaja, ataupun Wahabi ini adalah orang yang tidak suka kepada kerajaan Uthmaniyah dahulu, tapi kerajaan Uthmaniyah pun tak ada sekarang, ataupun yang dia maksudkan dengan Wahabi ini adalah orang yang berbeza pandangan dengan orang Melayu. So kita tak faham siapakah Wahabi dekat sini. Bahkan daripada sudut Wahabi itu juga dia dilabelkan dengan cara pelabelan yang begitu sembrono. Maka kalau awak kata Wahabi saja, maka saya tak tahu nak bagi apa reaction. Tapi kalau awak kata bahawa ini yang dimaksudkannya adalah Wahabiyah Mujassimah. Maksudnya satu kumpulan yang menjisimkan Allah. Yang kita faham bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahawa Allah tidak berjisim. Maksudnya Allah tidak mempunyai tangan macam mana tangan kita. Jika kita mengambil pendapat yang menyatakan Allah ada tangan, maka kita mesti menyatakan bahawa tangan Allah itu bukanlah seperti tangan kita. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi satu kelompok yang memang berbeza dengan Ahlus Sunnah namanya Mujassimah. Jadi Mujassimah mereka menjisimkan. Maka tidak ada keraguan dalam bab ini, mereka terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada isu berkaitan tentang awak nak mengkafirkan Mujassimah ataupun menyatakan Mujassimah terkeluar disebabkan dia telah melanggar ayat laisa kamitslihi syai'. No isu dalam hal berkenaan. Tapi itulah kan, benda yang tak jelas ni saya pun tak berani nak sebut apa. Bahkan kalau kita nak minta penjelasan lanjut daripada Ustaz Muhaizat,
saya rasa agak buang masa sebab dia pun biasanya tidak memberikan jawapan. Bahkan kalau kita hantar tawaran untuk dialog pun kemungkinan besar dia tidak mahu untuk menerima. Dan itulah yang berlaku kepada kenyataan-kenyataan dia yang sebelum ni dan dialog-dialog sebelum ni. Sahabat-sahabat, kita kembali kepada asas yang mesti kita tahu. Iaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahawa tidak boleh untuk kita mengkafirkan secara sewenang-wenangnya sesama umat Islam. Yang mana dia solat, dia puasa, pergi haji, bayar zakat. Tak boleh sewenang-wenangnya kita mengambil jalan mengatakan dia kafir. Di masjid, di surau, tak boleh ada kumpulan-kumpulan ustaz yang suka untuk kafirkan orang. Tak kira daripada kelompok mana. Asy'ariyah ke, Salafiyah ke, Athariyah ke, Maturidiyah ke. Tak boleh. Itu adalah pegangan asas. Berbeza pandangan itu biasa. Di dalam isu akidah, dia adalah isu pendidikan akidah ataupun pelajaran tentang akidah. Ia adalah berkaitan tentang satu metod pengajian yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Ia muncul pada zaman kemudian, zaman pengajian akidah, yang mana ia bersifat detail dan bersifat ijtihad. Maksudnya ada kumpulan bagi pandangan sekian-sekian. Ada kumpulan memberikan pandangan yang berbeza dengan kumpulan yang lain. Ada beberapa titik bengit yang susah untuk kita mencari jalan temu. Tetapi banyak pula jalan-jalan yang kita bersepakat. Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Al-Asy'ariyah, Salafiyah, Al-Athariyah dan juga Maturidiyah bersepakat bahawa kita beriman dengan apa sahaja yang disebutkan sifatnya oleh Allah. Bahkan kita beriman bahawa Allah Ta'ala lah yang paling layak menyebutkan tentang sifatnya. Bahkan ada perkataan-perkataan yang tidak benar disandarkan kepada kumpulan-kumpulan tertentu seperti Al-Asy'ariyah. Dikatakan bahawa Al-Asy'ariyah menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang tinggal hanya 7 sifat sahaja. Ini semua kenyataan-kenyataan yang tidak benar. Kenyataan yang benar adalah Al-Asy'ariyah mengiktiraf apa sahaja yang Allah Ta'ala iktiraf. Bahkan ada sebahagiannya ditakwilkan, ada sebahagian tidak ditakwilkan. Maka dalam perkara seperti ini, kita perlu faham bahawa ia adalah tentang pengajian akidah. Ia berkaitan tentang pelajaran akidah yang setiap orang memberikan ijtihad. Sehingga Syekh Muhammad Hassan Didiu menyatakan bahawa tiada satu pun manhaj akidah yang terlepas daripada kesilapan. Apa sahaja, ada sahaja daripada setiap pihak yang benar dan juga yang silap. Kerana ia bertegak atas ijtihad dan ia tidak maksum. Anda boleh rujuk penerangan jelas berkaitan tentang perbezaan di antara akidah Al-Asy'ariyah dan juga akidah Salafiyah di dalam video daripada Syekh Muhammad Hassan Didiu. Anda tengok video tu, saya letak dekat link description. Tapi dia dalam bahasa Arab, saya minta maaf. Sebab perbincangan yang detail kita bagi ustaz-ustaz kita tengok. Kita bagi mereka faham, baru mereka ni tak ada lah masuk kat masjid, dekat surau, kerja duk kafirkan orang tu, duk kafirkan dengan orang ni. Kalau kita tahu tentang apakah yang kita berbeza, bagaimanakah kita berbeza, tahap manakah kita berbeza, maka insya-Allah keharmonianlah yang kita cari.